Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, kita akan masuk subtopik yang terakhir untuk bab yang ke-11 iaitu 11.4 isu kesihatan berkaitan keimunan manusia. Okey. Pertama, sindrom kurang daya tahan penyakit. Virus kurang daya tahan manusia, HIV, adalah satu virus yang menyerang sistem keimunan manusia. So, jangkitan HIV ini akan menyebabkan sindrom kurang daya tahan penyakit. Maksudnya, kalau terkena jangkitan HIV ini, HIV itu bermaksud kurang daya tahan. So, bila orang yang kurang daya tahan, dia senang nak kena penyakit. Dia senang nak terkena virus-virus yang ada. So, maksudnya sistem pertahanan dia tu tak kuat. So, senanglah virus tu nak masuk ke dalam badan dia. Okay. Seorang pengidap AIDS mudah dijangkiti penyakit lain kerana kemusnahan progresif sistem keimunan individu tersebut. Maksudnya, orang yang ada pengidap AIDS ini sebab dia keimunan badan dia dah rendah, okay? Disebabkan oleh kemusnahan sistem keimunan badan tu, dia jadi keimunan badan tu rendah. Jadi dia tak boleh nak mempertahankan diri dia daripada virus-virus yang ada. Okay. So virus HIV ni dia akan lemahkan sistem badan. So orang yang ada virus HIV ini dikatakan mengidap penyakit, mengidap AIDS. So sistem keimunan badan rendah bila dia terdedah kepada penyakit yang mudah berjangkit contohnya, so dia akan cepat dapat penyakit tersebut. Disebabkan oleh sistem keimunan badan individu tersebut yang rendah. Virus HIV ini membiak dalam limfosit dan dia akan memusnahkan limfosit. Okay. Seseorang yang dijangkiti HIV ini, dia tak menunjukkan sebarang simptom untuk beberapa tahun permulaan. Sebab beberapa tahun pertama, dia tidaklah menyerang secara drastik. Maksudnya kita nampak normal sahaja. Sebenarnya, pada waktu itu virus HIV sedang aktif menyerang sistem keimunan. So kita nampak macam orang tu normal lah. Sebenarnya dalamnya tu virus HIV sedang aktif. So untuk jangka masa yang lama, kita boleh nampak ya virus orang yang ada virus HIV yang penyakit AIDS ini, kita akan mula nampak simptomnya selepas beberapa tahun. Sebab di awal-awal yang ada virus HIV ini, awal-awalnya tu dia akan musnahkan sel-sel limfosit. So, bila lama-lama kan sel limfosit tu pun dah kurang, dah musnah, dah kurang imuniti badan, barulah kita nampak. Jadi, gejala penyakit AIDS ini seperti cirit-birit kronik dan jangkitan kulat. Okay. Ini dapat dilihat selepas 8 hingga 10 tahun. Ya. Bayangkan lama nak nampak efek dia. Oleh sebab sistem keimunan seseorang sudah dilemahkan, badan akan mudah dijangkiti penyakit. Akhirnya, sistem keimunan dilumpuhkan dan pesakit akan mati disebabkan jangkitan lain. So, ini yang bahayanya virus HIV ini. Sebab pada awal-awalnya nampak macam normal. Okey. Ini adalah cara penyebaran HIV. HIV memasuki badan melalui proses pemindahan bendalur badan seperti darah dan air mani atau boleh merentasi plasenta. Perempuan yang dijangkiti virus HIV boleh memindahkan virus kepada bayinya semasa kehamilan, kelahiran atau penyusuan.
Walau bagaimanapun, jangkitan HIV kepada fetus dan bayi yang baru dilahirkan pada kebiasaannya boleh dielakkan dengan rawatan perubatan yang sempurna ketika ibu sedang mengandung dan semasa kelahiran. Individu ini boleh dijangkiti HIV melalui hubungan seks yang tidak dilindungi dengan individu yang dijangkiti. Mereka juga boleh dijangkiti apabila berkongsi jarum tercemar yang digunakan untuk menyunting dadah atau dakwat jatuh. Selain daripada itu, HIV juga dapat disebarkan melalui pemindahan darah yang tercemar dengan virus HIV. Sebab tu, kalau nak kahwin pun dia ada HIV test. So kita boleh check sama ada bakal pasangan kita tu ada virus HIV ke tak. Okay? Dan selepas tu kita decide lah kita nak meneruskan atau tak. So sebaiknya tidaklah sebabnya virus HIV ini memang pada awalnya nampak normal sebab di peringkat awal lagi. Tapi selepas 8 hingga 10 tahun barulah nampak kesannya. Tetapi kalau virus HIV tu dah ada dalam pasangan kita, okay, so virus itu boleh disebarkan melalui hubungan seks tu lah. Okay. So bila berlaku kehamilan contohnya, boleh pula ditransferkan virus tersebut kepada fetus. So itu bahayanya virus HIV. Okay. So, kita dah tamat bab yang ke-11. Okey, nanti kita akan sambung bab yang ke-12 pula. Terima kasih.